Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ahmad Hamzani bin Muhammad Nazri dari kelas 2F. Negara Turki ialah sesebuah negara Eurasia di Timur Tengah yang terletak di antara benua Eropah dan Asia. Sebahagian besar Turki terletak di semenanjung Anatolia di Asia dan bahagian kecil wilayah terletak di wilayah Balkan Barat, laut benua Eropah. Turki bersempadan dengan 8 buah negara iaitu Bulgaria di barat laut, Greece di barat, Georgia, Armenia dan Azerbaijan di timur laut, Iran di timur, Iraq di Syria di tenggara. Selain itu, Turki juga menyempadani Laut Hitam di utara, Laut Marmara di barat dan Mediterranean di selatan. Turki juga telah melihat kelahiran peradaban utama, termasuklah Empire Byzantine dan Empire Turki Osmania. Disebabkan oleh lokasinya yang strategik di persilangan dua buah benua. Budaya Turki adalah berdasarkan campuran budaya timur dan barat yang unik, yang sering diperlihatkan kepada jambatan antara dua buah peradaban. Negara Turki demokratik, sekular dan sultan. Sistem politik yang pertama telah diasaskan pada tahun 1923 di bawah pimpinan Mustafa Kemal Atatürk selepas kejatuhan Empire Osman akibat Perang Dunia I. Sejak itu, Turki telah beransur-ansur bergabung dengan Barat sementara ia juga menjalin hubungan dengan dunia timur. Negara Pertubuhan Persidangan Islam (OIC), Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan dan Pertubuhan Keselamatan dan di Eropah, serta negara ahli Majlis Eropah sejak tahun 1949 dan NATO sejak tahun 1952. Sejak tahun 2005, Turki adalah satu-satunya negara Islam pertama yang berunding menyertai Kesatuan Eropah. Turki juga merupakan ahli negara perindustrian G2O yang mempertemukan 20 buah ekonomi yang terbesar di dunia. Sekian daripada saya, Muhammad Ahmad Hamzani bin Muhammad Nazri dari kelas 2S. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nakal Fahmi bin Abdul Razak. Saya dari kelas DPH 2D. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang latar belakang agensi yang kami pilih, iaitu pembungkusan, penyediaan, pembungkusan dan penyembelihan makanan halal yang berada di Turki, iaitu GIMDES. Agensi ini mengenai penyediaan, pembungkusan dan penyembelihan makanan halal. Oleh itu, ia harus diterapkan dalam setiap kilang atau kemudahan yang berurusan dengan proses makanan halal. GIMDES ataupun GIMDES merupakan badan yang diberi kuasa di Turki untuk mengesahkan status halal, akan menggunakannya untuk menentukan status halal syarikat pemohon dan produknya. Spesifikasi ini dirancang untuk diikuti oleh semua institusi asing yang merancang untuk mengeksport barang ke Turki dan oleh syarikat yang menghasilkan barang di dalam negara Turki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nabil Muhammad Syukri. Saya daripada kelas 2D. Pada bahagian saya akan menerangkan tentang skim pensijilan halal Turki. 6 badan pensijilan dan logo halal dari Jepun adalah antara 66 badan pensijilan dan logo halal luar negara yang diiktiraf Jabatan Kemajuan Islam, iaitu JAKIM, di seluruh dunia. Hingga 8 Februari, antara badan pensijilan dan logo halal yang diiktiraf
di Jepun ialah Japan Muslim Association, Japan Halal Association (JHA), Japan Halal Unit Association (JHUA), Japan Islamic Trust (JIT), Muslim Professional Japan Association dan Nippon Asian Halal Association (NAHA). Secara keseluruhannya, JAKIM mengiktiraf badan pensijilan dan logo halal dari 42 negara, iaitu 6 dari Jepun, 5 dari Amerika, 4 dari China, masing-masing 3 dari India dan Belanda, 2 dari Brazil, New Zealand, Pakistan, Filipina, Afrika Selatan, Turki, United Kingdom dan Amerika Syarikat. Itulah antara nama-nama negara yang mendapat sijil halal. Seterusnya, portal rasmi Halal Malaysia bahagian Hub JAKIM turut melampirkan senarai badan pensijilan dan logo halal yang diiktiraf jabatan itu. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai badan pensijilan dan logo halal luar negara yang diiktiraf JAKIM, oleh itu orang ramai boleh melayari website ini. Sekian daripada saya, Muhammad Nabil bin Ahmad Syukri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, saya akan menerangkan kepada anda semua tentang prosedur untuk mendapatkan sijil halal. Poin yang pertama ialah kawasan restoran dan perkhidmatan makanan hendaklah diperiksa oleh pemeriksa badan perakuan atas permintaan pemilik atau pertubuhan. Pemeriksa hendaklah mengawal semua bahan memasak, peralatan dapur, penyejuk beku, peti sejuk, pakej, tempat menyimpan, menu dan melaporkan penemuannya. Sekiranya keputusan dijumpai wajar, restoran atau perkhidmatan makanan kawasan akan diperakui sebagai pembekal perkhidmatan halal dan sah sijil halal adalah 1 tahun. Poin yang kedua, kawasan perkhidmatan restoran atau makanan adalah dilarang memproses atau melayani sebarang produk dari daging babi semasa sah sijil halal. Alkohol juga tidak dibenarkan untuk digunakan atau dihidangkan di restoran atau kawasan servis makanan ini. Poin yang ketiga, daging mentah diproses digunakan untuk penyediaan makanan harus disediakan dari sijil halal rumah sembelihan sendiri. Setiap kepingan daging mestilah ditandakan sebagai halal. Poin yang keempat, aroma, perisa, minyak yang diperap. Bahan-bahan ini harus diperiksa dan disahkan oleh pemeriksa. Poin yang kelima, kawasan restoran dan perkhidmatan bersama semua alat dan kelengkapan hendaklah kerap dibersihkan dengan teliti. Daging segar tidak boleh bercampur dengan makanan yang lain. Poin yang keenam, tandas dan selesa mesti berada di luar kawasan penyediaan makanan dan pekerja harus mencuci tangan dengan air yang bersih dan juga sabun. Setelah menggunakan tandas, pihak pekerja perlu mencuci semula tandas tersebut bagi keselesaan terjaga. Dan juga pekerja restoran semestinya menyedari peraturan kebersihan. Poin yang ketujuh, apabila restoran diperakui oleh badan perakuan, pengurusan restoran harus menunjukkan sijil halal yang didapat, yang pihak tu dapat untuk memberitahu kepada pelanggan dan juga pengawal. Poin yang ke-8 iaitu poin yang terakhir, kemudahan yang diperakui harus diperiksa kerap dengan selalu oleh pengawal Muslim tanpa notis. Sekian, itu saja daripada saya, Nakio Hakimi. Boleh tak macam tu? Isu-isu berkaitan dan cabaran yang dihadapi. Nama saya Muhammad Syamil bin Zamri dari Diploma Persijilan Halal kelas 2D. Hari ini saya ingin membentangkan tentang isu-isu berkaitan industri halal di Turki dan cabaran yang dihadapi olehnya. Yang pertama, Turki adalah sebuah agensi halal pertama yang memberi khidmat untuk dunia Islam. Pada 24 November 2017 di Istanbul, pembukaan agensi akreditasi pertama Turki yang menyediakan perkhidmatan persijilan halal kepada umat Islam di seluruh dunia.
Ia bertujuan untuk menyediakan perkhidmatan persijilan halal kepada pasaran global bagi produk halal yang bernilai 3.9 trilion USD. Permintaan penduduk umat Islam global juga semakin meningkat, iaitu berjumlah 1.8 bilion bagi produk halal dan persijilannya. Yang kedua, permintaan bagi produk halal yang dihasilkan menurut undang-undang Islam seperti yang ditaksir dalam Al-Quran tidak dapat dipenuhi hanya oleh negara Islam. Bagaimanapun, negara Islam boleh menghasilkan produk yang lebih baik daripada tahap hari ini. Semua tugasan dalam menentukan standard, mewujudkan sistem pentaksiran dan penilaian serta prosedur pengesahan bagi produk halal perlu dilakukan oleh negara-negara Islam. Turki juga mempunyai keupayaan untuk menyediakan perkhidmatan ini kepada dunia Islam. Yang ketiga, kerajaan Turki menjadi satu-satunya agensi akreditasi halal yang menguatkuasakan standard, melindungi pengguna produk halal dan merangsangkan perdagangan antarabangsa. Menurut Presiden Turki, Presiden Recep Tayyip Erdogan berkata, persijilan halal menerusi agensi tunggal adalah penting kepada umat Islam di seluruh dunia. Seterusnya ialah cabaran. Masalah dalam sistem pengedaran halal di Turki mulai muncul pada tahun 1970-an. Alkohol dikesan dalam beberapa minuman berkarbonat dan pendedahan jumlah sebenar meningkatkan kecurigaan pengguna. Yang kedua, kebimbangan lain adalah sama ada terdapat lemak haiwan dalam margarin. Sejak itu, persijilan halal menjadi lebih penting di Turki kerana mereka juga telah berkembang di seluruh dunia. Akhir sekali, produk perubatan dan kosmetik mesti menyesuaikan diri dengan sistem pembuatan halal bukan hanya untuk umat Islam tetapi semua manusia. Mula dari semua bahan yang digunakan dalam sektor kesihatan hingga perubatan, bahan-bahan tersebut harus diperiksa untuk memastikan kepatuhan terhadap halal dan sangat diperlukan untuk pembuatan ubat halal. Ubat-ubatan dan semua bahagian sektor kesihatan mesti mengelakkan bahan berasaskan haram. Saya akan menerangkan tentang isu, cadangan dan solusi berkenaan halal di negara Turki. Okey, yang pertama, isu yang pertama yang terdapat di negara Turki ialah penambahan minuman beralkohol di dalam sebuah makanan. So cara nak atasi solusi masalah ini adalah pihak yang menguruskan halal di Turki perlulah membuat semakan terhadap syarikat-syarikat yang mengeluarkan makanan atau minuman di sana. Semakan juga haruslah selalu kerap dibuat. Okay. Yang kedua pula, rujuk autoriti agama. Contohnya, apabila berlakunya sebuah isu, kita sebagai umat Islam, kita perlulah merujuk kepada orang yang lebih berilmu daripada kita. Jika tidak berjumpa dengan orang yang lebih berilmu, kita boleh merujuk di media sosial, akhbar dan juga ustaz-ustazah yang berada berdekatan dengan kita. Okey. Seterusnya, yang ketiga adalah cara penyelesaian dari diri sendiri. Contoh, kita berasa syubhat tentang satu perkara, kita haruslah kita berasa syubhat dalam satu perkara, kita perlulah mengelakkannya dan mencari makanan yang lebih nampak dari luar tentang halal ni itu. Saya akan menerangkan tentang contoh produk yang dikeluarkan oleh Turki. Pertama sekali, Turki merupakan pengeksport pakaian ke-7 terbesar di dunia. Tidak asing lagi jika kita pergi ke negara sana dan melihat banyak pakaian seperti t-shirt, jaket kulit dan barang-barang dalam denim dijual di mana-mana sahaja. Antara jenama-jenama pakaian di Turki adalah Marks & Spencer ataupun Asda. Berkenaan produk makanan pula adalah Turki mempunyai 3 jenis produk halal yang terkenal di sana. Pertama adalah Doriva, iaitu coklat. Kedua, Nutella berasaskan kacang di Turki. Dan ketiga adalah Kimball. Kimball kerana Turki merupakan negara ke-10 terbesar yang mengeluarkan dan juga mengeksport tomato ke luar negara. Sekian dari saya, Sidi Muzammil bin Jazmi, kelas 2F. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.